الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Iman, Tuan Bilal dan yang dihormati pengurusi surau Bangsa Melawati, sosok kepimpinan Jabatan Kuasa Surau Bangsa Melawati, seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana pada malam ini dapat kita bertemu sekali lagi. Moga-moga pertemuan ini ada manfaat sementara kita menunggu masuknya waktu Isyak. Alhamdulillah, sebagaimana yang dirancang oleh pihak surau, untuk sekali sebulan pihak imam daripada Masjid Al-Muttaqin akan memberi kuliah tazkirah ataupun perkongsian. Sebenarnya pada malam ini saya telah susun kepada imam yang lain, tapi oleh kerana kita di Masjid Al-Muttaqin sendiri ada beberapa orang imam yang maknanya dikira ada tauliah, cuma oleh kerana sebagaimana kita maklum keadaan COVID-19 ini makin meningkat, salah seorang daripada imam kita pun yang berbalik daripada Sabah, sepatutnya Ustaz Abi yang memberi kuliah pada malam ini, tapi oleh kerana dalam tempoh kuarantin, moga-moga negatiflah rizalnya dan juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita semua, suka untuk saya pesan kepada ahli jemaah semua, sama-sama kita ikuti saranan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, sama ada Majlis Keselamatan Negara ataupun pihak keselamatan ataupun pihak Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan SOP yang patut kita patuhi. Kalau di masjid ataupun surau, dengan memakai pelitup muka dan digalakkan untuk membawa sejadah sendiri, serta berwuduknya di rumah, maka kita laksanakan. Boleh jadi mulai hari ini kalau kita tengok keputusan daripada PM pun, dia kata terpaksa guna rotan maknanya. Itu kinayah lah, maknanya mungkin lebih ketat lagi penguasaan undang-undang. Kalau tak pakai pelitup muka dan sebagainya, berjaya kena saman dan sebagainya, itu sebagai peringatan kerana untuk sama-sama kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini, perlu kita ikuti saranan daripada Kementerian Kesihatan. Kita tengok kepada jumlah kes yang berlaku pada hari ini adalah jumlah yang tertinggi. Walaupun berlakunya ada di beberapa tempat, contoh dia di Kedah dan sebagainya, hanya di kawasan tersebut, tapi masih lagi ada di negeri-negeri pun teruk sama ada kes, baik di Selangor ataupun di wilayah persekutuan sendiri. Jadi kita pakat jagalah dari segi SOP-nya. InsyaAllah pada malam ini, sebagaimana sebelum ini saya gunakan kitab Mustikah Hadis sallallahu alaihi wasallam yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri ni yang lama, jilid yang pertama. Jika sebelum ini pada hari Jumaat yang telah lalu berkenaan salah satunya sifat-sifat malaikat ataupun tugas-tugas malaikat, masih lagi berkisar di bawah tajuk rukun agama ataupun rukun iman, Islam dan juga ihsan. Pada malam ini kita masuk kepada berkenaan dengan salat ataupun sembahyang. Kata pengarang, berkenaan dengan sembahyang, mengenai sembahyang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana yang tersebut dalam kitab Al-Muwatta, siapa yang memelihara sembahyang,
Dan tetap mengerjakannya bererti ia memelihara akan agamanya. Bab memelihara sembahyang salat. Sebagaimana tuan-tuan, puan-puan ahli jemaah sentiasa melazimi salat. Daripada muda lagi berada di wangsa muni. Muda lagi kita yang menghidupkan surau wangsa melawati ini. Melazimi. Sentiasa kita menghidupkan surau. Sentiasa kita pergi ke masjid memelihara solat itu, maka dia telah memelihara agamanya. Nak tengok kepada seorang itu pelihara ataupun jaga tidak agama dia, bagaimana kedudukan dia dengan solat. Lebih-lebih lagi solat berjamaah. Alhamdulillah, kita rata-rata yang datang ke surau ini antara mereka yang terpilih. Moga-moga apa dia harapan kita? Istiqamah, berterusan. Sampai bila? Sampailah ke akhir hayat. Harapannya begitu. Dan sebaliknya siapa yang tidak memelihara sembahyang, tidak memelihara solat, ia telah mensia-siakannya, maka ia lebih-lebih lagi akan mensia-siakan kewajipan agama yang lain. Kalau solat dia tak jaga, bagaimana pula kewajipan-kewajipan yang lain? Kerana apa? As-salatu imaduddin. Solat itu tiang kepada agama. Solat itu asas. Kalau kita terdiri megah surau ini kerana apa? Konkritnya, tiangnya, tapaknya kukuh. Kalau dibuat secara cincai-cincai, buat begitu sahaja, tak lama. Bertahannya tak lama. Lama-lama runtuh. Kalau jati diri seorang itu dengan solat dia tinggal, kewajipan-kewajipan yang lain sudah pasti dia tidak jaga. Kenapa? Solat itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tuan-tuan datang ke surau, kita takbir Allahu Akbar. Di samping antara bermula dengan takbiratul ihram, sampailah kita memberi Assalamualaikum warahmatullah, sampailah kita beri salam, maka kita laksanakan dirikan solat dengan rukun-rukun yang perlu kita belajar. Mula dengan akad takbir, dengan rukun qaulinya, kemudian dengan rukuknya, rukun fi'linya. Dan di sana juga perlu kita jaga dari segi apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki. Perbaiki ini bab solat. Maknanya sesuatu yang penting. Kita tetapkan ataupun kita titipkan kita sendiri, ahli keluarga kita, anak kita, masyarakat kita bab menjaga solat. Kalau seorang itu tak jaga solat, bagaimana kalau kita tengok kepada masalah sekeliling? Masalah sekeliling kita yang berlaku, baik di kalangan ahli remaja, masyarakat dan sebagainya. Cuba cek balik dari segi solat dia bagaimana. Masalah sosial dan sebagainya. Kalau dibuat penilaian, tanya solat tidak? Oh, tak solat. Itu yang pertama. Kenapa? Tidak ada ikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila lupa dalam diri bahawa ada kewajipan iaitu taat kepada Allah, maka perkara lain pun dia buat. Yang dilarang, mencuri dan sebagainya. Sebenarnya sembahyang itu tiang agama, saya dah sebut tadi. Sesudah mengucap dua kalimah syahadah. Bagaimana kedudukan sembahyang di dalam agama itu menyamai apa dia dibuat perumpamaan di sini dalam kitab kita disebut perumpamaan dia seperti kepala pada badan. Kalau ada anggota badan tak ada kepala, fungsi tidak? Tak bernyawa, mati, tak hidup seorang itu. Ada tubuh, kepala tak ada. Tapi maknanya dia cakap kat sini, solat itu umpama kepala pada badan. Tak ada kepala, tak berfungsi segala anggota yang lain. Oleh itu, sebagaimana seorang yang tidak berkepala tidak akan hidup. Begitu juga solat. Jika tidak dirikan solat, bagaimana ruh agama yang lain akan meresap dalam diri dia. Cuba kita bayangkan, cuba kita lihat. Satu keluarga yang ni jaga solat, sentiasa melazimi ke surau, sentiasa melazimi ke masjid.
Bukan hanya musim Covid sahaja dia datang ke masjid. Kerana takut kepada penyakit, maka pergi masjid. Tidak. Tapi sebelum itu lagi sentiasa melazimi masjid. Ada pula satu keluarga, masjid tak kenal, surau tak kenal, imam pun tak kenal, bila pun tak kenal. Maknanya tidak melazimi solat berjamaah. Bagaimana kehidupan? Kita nak dalam kehidupan kita, rumah tangga ada as-sakinah, ketenangan. Ada al-mawaddah, kasih sayang. Dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak tarik ketenangan, nak tarik rahmat, nak tarik kasih sayang daripada Allah, yang utama ialah solat. Rumah kita yang kita bina mahal-mahal, kawasan kita di Wangsa Melawati ni. Baik Wangsa Muni, baik Wangsa Ceria, baik. Bukan hanya untuk kita makan, tidur, berteduh di situ sahaja. Kita nak apa? Ketenangan, cahaya, rahmat daripada Allah. Nak tarik rahmat, nak tarik cahaya, salah satunya ialah kena jaga solat. Ini beza. Beza mereka yang menjaga dari segi solatnya. Ada padanya ketenangan. Tengok rumah, taklah besar mana, tapi hidup tenang, aman, damai ahli keluarga. Kerana apa? Sama-sama jaga solat. Suami memberi pesanan pada isteri, isteri beri pesanan kepada anak. Waktu maghrib tanya, dah solat belum? Bangun subuh sebelum pergi ke sekolah, solat dahulu, beri pesanan. Kerana apa? Ada rahmat daripada Allah. Kerana apa disebut kat sini? Yang utama ibarat kepala. Maka solat itu adalah sesuatu yang penting. Bagi siapa? Bagi kita semua. Dalam rukun Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamas salah. Rukun Islam yang 5. Ucap 2 kalimat syahadah, dikam salat, berpuasa, keluarkan zakat, kemudian menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ini bab solat. Tuan-tuan, perempuan, jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita ni sentiasa melazimi datang ke surau, datang ke masjid. Cuma dari segi kita, bagaimana kita nak baiki lagi perbuatan kita dirikan solat. Kerana solat itu perlu berdasarkan apa dia? Berdasarkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan ilmu sebagaimana Nabi tunjuk. Tak boleh main ikut-ikut. Tengok orang takbir macam tu, kita pun takbir. Orang kat tangan, tak kat tangan. Tapi orang tanya, tak tahu beza. Mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hay'ah. Ni. Jadi perlu kita titik beratkan dari segi ilmu. Ini bab solat. Dia sentuh dalam pada malam ini yang berkenaan dengan solat. Kerana sembahyang itu amatlah besar kemuliaannya. Dan juga keadaannya di sisi Allah Ta'ala amat berat. Maknanya apa dia? Timbangan, mizan kebajikan di sisi Allah amat berat. Kerana itu Allah Ta'ala dah berfirman, maksudnya sesungguhnya sembahyang itu perbuatan yang sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan yang keji dan juga mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tuan-tuan balik buka Al-Quran ayat ke-45 surah Al-Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar. Dapat cegah seseorang itu. Kerana apa? Dia akan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka dia faham setiap gerak-geri dia diperhatikan oleh Allah. Maka perbuatan dia perlu lakukan. Maknanya kalau dari segi rukun qawli perlu betul, rukun fi'li perlu betul. Begitu juga dalam kehidupan seharian. Maka perlu dia sedar. Kita sedar bahawa perbuatan kita, kehidupan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Dikira amal kebajikan. Dalam ayat tadi, ayat yang ke-45 surah Al-Ankabut, 2 perkara. Asas daripada solat itu, kalau ditunaikan dengan cara yang betul, maka dapat apa? Tarkul munkar, tarkul fawahish. Dapat meninggalkan
Tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah daripada al-fahsya, perkara yang keji. Dan yang kedua, yang mungkar. Dalam solat, kita duk solat daripada umur berapa tahun? 15 tahun. Mukallaf, balik akil, balik. Contoh, kewajipan sampailah saat sekarang ini. Perlu ada pada kita ketika solat itu 3 perkara supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut sia-sia. Duduk datang ulang alik ke surau tapi rupa-rupanya niatnya lain. Yang pertama, ikhlas. Supaya nak capai, dapat mencegah daripada al-fahsya, benda yang keji dan mungkar ini. Yang pertama, perlu ada al-ikhlas. Datang ke surau, datang ke masjid, dirikan salat, niat apa dia? Lillahi ta'ala. Yang pertama, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila ikhlas kerana Allah, maka kehidupan seharian dia akan mencari untuk lakukan perkara yang ma'ruf, buat perkara yang baik. Sebagaimana tuan-tuan datang, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, turun je daripada rumah, langkah je, langkah kaki kanan turun daripada rumah sebelum sampai ke surau ini, langkahan itu dikira kebajikan, dihapuskan kejahatan, diangkatkan darjat. Bahkan disebut saksikanlah keimanan. Bagi mereka yang mengulangi, maknanya pergi ke masjid, termasuklah sentiasa melazimi pergi ke musalla untuk dirikan solat. Pertama, ikhlas kerana Allah, bukan nak menunjuk, bukan kerana pangkat dan sebagainya. Terpilih ataupun tidak, bagi pemilihan datang kuasa dan sebagainya, tapi dia tidak. Diberi amanah, dia laksanakan dengan sebaiknya. Kalau tidak ada dapat jawatan dan sebagainya, tapi dia tetap imarahkan surau. Kenapa? Lillahi ta'ala. Kita niat usalli fardhu maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khasyah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Buat sesuatu itu kerana apa? Takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah. Kenapa? Dijanjikan dengan kebaikan. Jika tinggal, maka apa dia? Maka akan iqab, dapat dosa. Dosa tidak solat, maknanya dosa besar meninggalkan solat. Cuma oleh kerana kita tak nampak, kita buat remeh temeh. Kadang-kadang kita lupa nak beri pesanan kepada ahli keluarga kita, nak beranak kita. Tak apalah, tak ganggu orang lain pun, dia tak solat je. Tak solat itu kewajipan. Tak apalah, balik daripada bercuti daripada universiti dan sebagainya, bagilah dia rehat, subuh tak payah bangun pun tak apalah, tak kejut pun tak apa. Kewajipan sebenarnya adalah kewajipan, tapi kealpaan kita. Tuan-tuan, tidaklah, maknanya pesanan kepada diri saya supaya moga-moga dapat mendidik anak kita, masyarakat kita. Itu yang kedua, al-khasyah, takut kepada Allah. Apabila berhimpun ikhlas, khasyah, maka dapat buat al-ma'ruf, buat benda yang baik, dan juga meninggalkan benda yang mungkar. Yang ketiga, ada terhimpun padanya zikrullah, zikir kepada Allah. Bagaimana kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, boleh lagi nak makan, boleh lagi nak minum. Walaupun ini halal, benda yang halal, tapi apabila dah takbiratul ihram, boleh tak lagi nak makan, nak minum? Tak boleh dah. Haram untuk kita buat perkara tersebut. Akad takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian mana disebut kali zikir, ingat kepada Allah. Disunatkan pula untuk kita baca apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Seterusnya, kita memuji Allah. Bahkan kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika mana? Ketika salat. Bila?
awal lagi ketika takbir, selepas takbiratul ihram, doa iftitah. Sesungguhnya urusan kehidupanku, wa mahyaya, baik kematian, kehidupan, kematian, urusan ibadat dan sebagainya, lillah rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir alam ini. Ini bab pada malam ini berkenaan dengan kelebihan ataupun keutamaan kita menjaga solat. Baginda juga bersabda, maksudnya orang-orang yang menjalankan sembahyang adalah orang yang bermunajat. Maknanya apa dia? Menghadap dan merayu kepada Tuhannya. Sebenarnya kita tengah berinteraksi, bermunajat kepada Allah. Itu sebab antaranya waktu yang terbaik selepas solat fardu ialah bangun untuk qiyamul lail pada waktu malam. Di saat sebelum masuknya waktu subuh, di saat kesunyian, pukul 5 kita bangun solat di rumah. Yang afdalnya solat kita di rumah, kemudian interaksi kita dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku ni sakit, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, kami sekarang ni tengah menghadapi COVID-19, ya Allah, jagalah masyarakat kami, ya Allah. Ahli qaryah kami, ya Allah. Penyakit ini datangnya daripadamu, ya Allah. Kami ikhtiar dah, ya Allah, tapi engkaulah yang menjaganya, ya Allah. Maka kita jaga kita. Tapi yang sebenar jaganya bukan kita jaga kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita selepas kita bertawakal kepada Allah. Contoh dengan makai pelitup muka dan sebagainya, basuh tangan. Tapi cara ikhtiar kita. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut bermunajat kepada Allah. Saat bermunajat ataupun solat yang utama selepas solat fardu ialah pada waktu malam sebelum maksudnya subuh, maknanya qiyamul lail. Dan begitu juga sehampir-hampir seorang hamba itu kepada Tuhannya ketika mana? Ketika mana? Semasa ia sujud. Tanda kehambaan kita kepada Allah. Ketika kita sujud kepada Allah saat kita dirikan salat. Kita belajar dalam bab salat. Nak sujud pula dengan anggota-anggota tubuh badan kita, ada anggota yang perlu kita sampaikan ke tempat sujud dengan dua tapak kakinya, dua tangannya, tapak tangannya, kakinya, lututnya, kemudian dengan mukanya. Timbul masalah berkenaan dengan pelitup muka kan. Ada sebut makruh dengan makan, tapi oleh kerana hajat dan juga telah disebutkan oleh hakim, maka terangkatlah khilaf tersebut, tidak menjadi suatu yang makruh apabila kerana ada sebab utama. Nak jaga apa? Nak jaga maslahah, nak jaga kesihatan. Maka apabila diputuskan oleh hakim, pemerintah dari segi khilaf tersebut terangkat. Sebagaimana yang dapat disaksikan bahawa dalam sembahyang terhimpun berbagai jenis ibadat. Cuba kita lihat. Di dalam kita solat itu terhimpun pelbagai ibadat yang kita buat. Baik daripada zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, sujudnya, rukuknya, itu adalah ibadat. Sebelum kita solat lagi, kita telah mulakan ibadat. Apa dia? Boleh tak datang ke masjid, ke surau dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis, dalam keadaan hadas besar? Tak boleh. Maknanya bersuci sebelum kita solat. Maknanya perlu ikut syarat dia, at-tuhur, syatrul iman. Maknanya bersuci itu separuh daripada iman, dan juga sebelum kita dirikan solat. Tak sah solat seorang itu kalau dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar ataupun menanggung najis. Kalau yang hadas besar dengan mandi wajibnya. Kalau yang hadas kecil maknanya mengambil wuduk. Belajar pula bab wuduk. Dia terhimpun habis. Kita tengok dalam Islam ini bab solat sahaja mengajar kepada kita erti kebersihan. Mengajar kepada kita titik beratkan kebersihan.
zahir ataupun batin. Bahkan selepas kita mengambil wuduk, disunatkan pula kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mana? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sebentar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amma ke tidak? InsyaAllah amal Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tak amal, maknanya lepas wuduk selepas ini, doalah dengan doa tersebut. Ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah. Kita mengucap makna menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dalam nama itu bersurah Allah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang bertaubat kepadamu, ya Allah. Belum lagi diri solat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang yang bersih, suci, baik zahir ataupun batin. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikanlah kami, ya Allah, daripada golongan orang-orang yang soleh. Ni. Kerana terhimpun di dalamnya, di dalam sembahyang itu bersuci tadi. Yang kedua, berdiam diri. Maknanya tidak mengeluarkan kata-kata selain daripada apa yang difardukan, selain daripada rukun ketika solat. Ada tak lepas Allah Akbar tegur kawan sebelah? Lama tak nampak. Tak boleh. Kalau imam salah pun ada cara kaedah dia untuk tegur dia, kan? Maknanya tidak boleh menuturkan kata-kata yang luar daripada solat. Dan solat ini juga kita diamkan diri kita daripada menuturkan perkara yang tidak sepatutnya. Jaga. Ini nak latih. Maknanya ketika solat itu ada bersuci, ada berdiri, maknanya kita jaga lidah kita. Ni tengok falsafah solat, nak jaga supaya manusia itu jaga akhlak dia. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Ni syarat-syarat nak sah solat, hadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Solatnya rajin tapi rupa-rupanya tak ikut arah kiblat. Tahu arah kiblat sebelah sebelah sana tapi hadap ke sebelah lain. Ambil air sembahyang dah betul, pakai bukan main lagi, pakai jubah lagi, siap bersembang lagi, hadap ke arah lain. Tak boleh, tak sah. Maknanya ada tata cara dia. Membaca doa iftitah tadi kita sebut, membaca Quran, mana ayat suci Al-Quran, berdiri, rukuk, sujud, tasbih, tasbih di dalam rukuk, tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ala ustaz, sunnah hayah je. Allahu akbar, dia rukuk je, diam je. Sah tidak salat? Sah, tapi rugi. Rugi. Nabi anjurkan ketika itu, maka tasbihlah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika rukuk, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita buat. Dan berdoa di dalam sujud dan lainnya. Dan perhimpunan ibadat yang berbilang-bilang, kerana zikir saja adalah ibadat. Dan bacaan Quran adalah ibadat. Dan bacaan Al-Quran adalah ibadat. Demikian juga halnya tasbih. Doa, rukuk, sujud tiap-tiap satu adalah menjadi ibadat. Ini terhimpun kebajikan ketika kita melaksanakan ibadat solat. Pertama kita letak dalam diri kita, biar kita ni antara mereka yang menjaga solatnya. Kemudian ahli keluarga kita, anak kita, kita yang memberi peringatan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga. Jaga siapa? Diri kamu. Kita jaga kita. Bukan setakat jaga kita. Wa ahlikum nara. Serta ahli keluarga kamu, kaum kerabat kamu, masyarakat kamu, daripada terjerumus ke dalam nara, api neraka. Salah satu sebab terjerumus ke dalam api neraka kenapa? Tidak mendirikan solat, meninggalkan kewajipan solat. Kita yang telah mendirikan, melaksanakan ibadah solat, perlu kepada kita perhiaskan, perbetulkan,
perbaiki. InsyaAllah semua daripada kita ni telah maknanya dengan kita datang ke surau dan kita pergi ke masjid, moga-moga amal ibadat solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kita tutup sebelum masuknya Isyak, sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Mustikah hadis ini, sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia terlepaslah ia daripada jaminan Allah untuk menyelamatkannya. Meninggal dia, masuk je lubang kubur, tanya muka nakir, tanya bab solat, kewajipan solat awal yang dihisab berkenaan dengan solat. Berpuluh tahun kamu hidup di atas muka bumi, kewajipan solat kamu laksanakan ataupun tidak? Tidak ya Allah, tak sujud tak rokok pun di surau Wangsa Melawati, Masjid Al-Muttaqi pun tak pergi, sibuk dengan urusan dunia. Maka lepas diri daripada Allah, daripada jaminan diselamatkan oleh Allah. Dan satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sembahyang dengan sebaik-baiknya, nescaya sembahyang itu menjadi cahaya baginya. Cahaya solat itu akan menjadi cahaya bagi pada hari akhirat. Bahkan kesan daripada kita mengambil wudu akan memancar-mancar di hari akhirat kelak. Disebut sebagai cahaya yang menerangi dan menjadi bukti serta penyelamat baginya pada hari kiamat. Dunia ni sementara sampai masa meninggal, baik yang sihat ataupun yang sakit. Dan siapa yang mencuaikannya, maknanya tinggalkan, tidak peduli masuk waktu, sibuk dengan urusan kerja, sibuk urusan dengan perniagaan, maka semuanya itu tidak akan diperolehinya. Dan ia akan dihimpunkan. Himpun dengan siapa? Bagi mereka yang cuai, tidak ambil peduli. Oh hayya 'ala solah. Mana tu? Oh surau Wangsa Melawati. Dengar suara imam baru, buat tak peduli je. Takut jadi termasuk dalam golongan ini. Kita tidaklah sini, tidak, maknanya sebagai peringatan. Dihimpunkan pada hari kiamat bersama dengan siapa? Dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Menurut penjelasan setengah ulama, apa sebabnya? Bahawa sebabnya orang yang tersebut, mereka yang cuai, tidak ambil berat tentang solat, dihimpunkan bersama 4 orang tokoh kekufuran: Fir'aun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Kerana apa? Kerana yang melalaikannya dari menunaikan sembahyang. Ada sifat 4 ni yang terhimpun pada nama-nama tersebut. Tidak lain melainkan yang pertama, kerana hartanya Qarun. Kerana sibuk dengan urusan harta, tinggal solat. Duk kejauh pergi, kalau pergi solat 10 minit tak lama pun. Tapi ni berniaga ni juta-juta ni, kalau kita pergi tinggal waktu ni, terlepaslah habuan. Maka kerana hartanya, dilalaikan oleh hartanya. Yang kedua, atau kerajaannya. Ni Fir'aun, kerajaan dia. Maknanya menjadi pemimpin boleh menyebabkan seorang itu terjerumus ataupun lupa kepada untuk mengingati Allah. Atau jawatannya sebagai menteri, yakni Haman, ataupun perniagaannya. Ada 4 perkara ni kadang-kadang menyebabkan kita lalai. Oleh kerana harta, oleh kerana bak kuasa, oleh kerana untuk sesuatu jawatan, ataupun perniagaan dan sebagainya. Menjadi pakak-pakak kita jaga untuk solat. Tadi tu Haji sebut 10 minit sebelum masuk waktu, kalau ada pertanyaan di kalangan jemaah. Tapi kalau adalah pertanyaan sikit sebanyak yang boleh untuk dijawab, kita jawab. Saya jawab. Kalau tidak dapat menjawabnya, insya-Allah boleh rujuk kepada ustaz-ustaz yang lain. Kalau ada apa-apa pertanyaan daripada ahli jemaah semua, boleh sama-sama kita uraikan untuk kita kongsikan. Tak ada tu
kita tak lepas puasa, sedekah, haji, zakat semua tak dikira, Tuhan tak tanya pun ataupun macam mana. Kenapa? Yang pertama, oleh kerana yang pertama kita perlu faham berkenaan dengan rukun Islam. Nah, rukun Islam yang 5 itu, kewajipan yang pertama selepas mengucap 2 kalimah syahadat ialah solat. Dan kewajipan-kewajipan yang lain, puasa baik, zakat baik, ataupun sedekah baik, itu dari segi amalan-amalan tidak boleh menampung untuk kita kalau na'udzubillah min zalik meninggalkan solat. Yang utama disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah maknanya solat telah tersangkut kat situ, bagaimana pula dengan ibadat-ibadat yang lain. Ini utama. Bahkan kalau dalam bab kewajipan, Ustaz, saya ni maknanya baru apa ni orang kata, lama dah dulu tinggal, maknanya tidak menunaikan kewajipan solat, maka kita dah sedar, dosa ya Allah, aku lama dahulu tidak lakukan solat. Apabila timbul kesedaran, pertama bab kewajipan perlu kita qada. Itu bab solat. Kalau tinggal maknanya kena qada. Dan juga kalaulah maknanya telah laksanakan, masih lagi tak ingat berbaki berapa waktu dan sebagainya, serah kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah. Moga-moga Allah SWT ampunkan dosa. Yang utama tadi, yang disebut tadi, oleh kerana dia buat ibarat awal tadi, perumpamaan seperti kepala. Perumpamaan seperti kepala. Tapi kalau tak lepas di bahagian solat, akan tetap juga diazab walaupun buat ibadat-ibadat yang lain. Kenapa disebabkan kamu masalakakum fi saqar, yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musalli. Ketika hidup di dunia tidak termasuk dalam golongan mereka yang mendirikan solat. Ni ada kaitan. Yang utama dirikan solat. Itu sebab dia sebut tadi awal tadi, kalau solat okey, bab-bab ibadat yang lain akan okey. Bab-bab ibadat yang lain akan baik. Tu sama. Takkan solat dia tak nak puasa, dia tahu kewajipan solat, dia tak nak keluarkan zakat, tak menunaikan ibadat haji bagi yang berkemampuan. Kewajipan utama. Kalau itu untuk kalau bagi sudut pandangan saya lah, kalau boleh dengan merujuk dengan ahli-ahli ataupun ustaz-ustaz ataupun asatizah yang lain. Apa yang penting, kita jaga dari segi solat kita, titik beratkan juga kepada ahli keluarga kita. Kadang-kadang kita ni sebenarnya terbentuk oleh siapa? Oleh ahli keluarga. Terbentuk oleh siapa? Ibu bapa kita. Bukan main lagi ayah, datuk, nenek ketika kecil, dengan rotannya, dengan marahnya. Tapi disebabkan rotan, disebabkan marah, itulah menyebabkan kita lekat untuk dirikan salat. Kemudian belajar pula dengan cara yang betul. Kalau kita biarkan contoh anak kita dan sebagainya, tanpa paksaan, tanpa kita titik beratkan, bab-bab lain boleh kita beri. Suruh menuntut ilmu, belajar sampai tinggi-tinggi. Tapi kalau bab agama kita tidak masukkan ke dalam jiwa anak, jiwa masyarakat, maka jadi kosong. Rasa itu sajalah untuk perkongsian pada malam ini. InsyaAllah satu pesanan lagi kepada kita semua. Moga-moga oleh kerana COVID-19 ni makin meningkat, bagaimana ketika awal PKP dahulu kita dapat jaga, dapat laksanakan sebagaimana perintah daripada kerajaan. Harapannya kita dapat tu samalah buat ikut saranan. Kerana tak nampak, tak tahu sama ada dia ni pembawa ataupun tidak. Kita tengok kepada ada beberapa individu yang pembawa dan sebagainya, tahu-tahu positif, kan? Dia sendiri pun tak tahu diri dia positif COVID-19. Langkah utama, kita ambil langkah pencegahan. Kalau di surau,
ambillah langkah pencegahan. Kalau nak buat ketat dan sebagainya, terpulang kepada dia kuasa suara. Kenapa? Nak jaga keselamatan. Kami di Jawi pun baru maghrib tadi, maknanya kalau mesyuarat sekarang ni mulai hari ni, kalau biasa mesyuarat boleh untuk fizikal, sekarang ni supaya dibuat secara online. Kursus-kursus pun semua ditangguhkan mulai hari ni sampai arahan pada petang tadi, supaya nak jaga balik. Kalau dulu dapat kita landaikan balik, ni harapannya begitulah, tapi kerjasama daripada siapa? Daripada kita semualah. Itu saja perkongsian pada malam ini. Mohon kemaafan di atas salah dan silap dalam bicara. Moga-moga apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita bersama. Sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asril insana lafi khusr alladhina amanu was-salihati was-sabbahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.